Dia kata benda tu duduk betul-betul di bahagian belakang FJ lah. Dan benda tu FJ tak tahu, FJ rasa memang tu cerita ni. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni kita teruskan lagi dengan video reaksi seram. Okey, untuk video jalan seram insya-Allah FJ akan cuba untuk upload esok. Disebabkan kerana FJ sekarang ni tengah sibuk melatih budak sukan dan sebagainya daripada semalam lagi, pagi, petang dan pagi tadi pun ada training lagi. Lepas tu hari ni baru free dan esok baru nak free lah. Jadi esok insyaAllah FJ akan keluarkan satu video lah berkaitan dengan video jalan seram. Video jalan seram ni sebenarnya adalah video yang FJ dah buat dah dekat jalan tersebut, tapi FJ menceritakan kembali di mana FJ bawa member FJ yang selalu FJ bawa tu. Waktu yang FJ pergi dengan Pek Kuban jalan tersebut, FJ tak bawa dia. Tapi waktu FJ kali ni FJ bawa beliau lah. Dan ada kisah lah melibatkan beliau, sebab dekat jalan tersebut memang FJ rasa ada macam something kat jalan tersebut, cuma FJ tak tahu. So bila bawa beliau tu ada something happen lah yang beliau bagi tahu. Jadi tunggu je lah video yang akan datang. Okay baik, pada malam ini kita nak sembang santai saja berkaitan dengan kisah semalam ataupun kemarin kot yang FJ sebut, iaitu FJ nak cakap, FJ nak kisahkan tentang cerita daripada pensyarah FJ lah berkaitan dengan tutup tingkap kalau kita lalu satu jalan tu adalah jalan seram. Okey, cerita ni waktu FJ dengar cerita ni waktu FJ belajar dulu dekat IPT. So sama ada betul ataupun tidak FJ pun tak tahulah, wallahualam. Cumanya pensyarah itu menceritakan ketika FJ sedang ada kelas pada ketika itu, dia menceritakan lah akan pengalaman beliau dan pelajar beliau yang mengalami situasi tersebut. Okey, untuk pengetahuan semua bahawa pensyarah FJ ni dia duduk dekat Negeri Sembilan, tapi FJ tak sure. Dan cerita ni pun sebenarnya FJ pun ingat-ingat lupa lah. Kalau tersalah mungkin boleh dimaafkan lah, sebab FJ pun dah lama cerita ni dan dia cerita pun secara spontan saja. Jadi mana yang FJ ingat FJ ceritakan, cerita pendek saja. Kemudian kita akan kaitkan dengan pengalaman FJ lah. Okey, cerita ni dia ceritakan waktu beliau ni FJ tak pasti sama ada waktu tu hari raya ke apa ke. Cumanya waktu tu memang waktu tu ada student dia ataupun pelajar dia datang kat rumah dia lah. FJ ingat mungkin waktu tu mungkin lepas hari raya kot. So student melawat rumah dia dan sebagainya. Jadi student ni pun ajak beliau ataupun dia yang ajak student beliau pergi jalan di sekitar Negeri Sembilan itulah. Dan kalau tak silap FJ, dia bawa ada satu tempat ni dekat air terjun. Air terjun mana FJ tak ingat. Okay, tapi dekat Negeri Sembilan lah. Jadi mereka pun pergi dengan pensyarah tersebut. Ini pensyarah tu yang menceritakan kalau tak silap FJ. Okay, dia orang pergi mandi apa semua, sampailah ke lewat petang. Lewat petang tak pasti lewat petang yang macam mana, cumanya diorang balik daripada air terjun tersebut adalah pada waktu petang. So semasa dalam perjalanan nak balik ke rumah pensyarah tu, pensyarah tu pun dah pesan kepada pelajar-pelajar dia. Dia kata jangan buka tingkap kalau lalu dekat jalan tersebut. Kalau boleh tutup tingkap lah, sebab kita dah lewat maghrib ataupun dah petang macam tu kan. Jadi kita tutup tingkap, so lalu macam biasa je lah kan. Jadi waktu tu diorang konvoi dalam sama ada 2 ataupun 3 kereta. FJ tak pasti, tapi FJ rasa mungkin ada 3 kereta macam tu lah. Jadi kalau tak silap FJ, yang kat depan sekali tu mungkin kereta pensyarah, lepas tu yang belakang pelajar-pelajar lain lah. Dan berapa ramai student pun FJ tak pasti. Cumanya yang diceritakan bahawa waktu diorang dalam perjalanan balik daripada air terjun tersebut, pada mungkin dah lewat petang, ada satu kereta ni. Okey, dia ada 3 kereta kalau tak silap FJ. Satu yang depan adalah kereta pensyarah. Yang kedua ni kereta budak lelaki ke student perempuan ke FJ tak pasti. Kemudian yang dekat belakang ada satu kereta. Maksudnya ada 3 kereta lah. So waktu diorang lalu nak balik daripada air terjun tersebut, kereta yang berada di tengah kan, kereta yang berada di tengah dia buka tingkap. Maksudnya dia tidak mendengar arahan daripada pensyarah FJ lah. Yalah, mungkin student kan, muda-muda lagi, apa nak fikir. Dan benda ni bagi FJ adalah satu perkara yang biasa untuk student, pelajar yang umur muda. Sebab FJ pun akan buat perkara yang sama je. Kalau orang kata jangan lagi dibuat kan. So waktu tu dia buka tingkap. Jadi kereta di bahagian belakang dalam perjalanan balik merentasi nak keluar daripada air terjun tersebut, dia nampak ada macam ada benda terbang. Okay, ada benda terbang masuk dalam kereta tu dekat tingkap belakang. Lepas tu dia keluar kot tingkap sebelah. Maksudnya dalam kereta tu mungkin murid pelajar lelaki kot yang naik kereta tersebut. Jadi dia buka tingkap. Diorang mungkin isap okok ke apa, Wallahualam lah, tak tahu lah kan. Lepas tu ada benda terbang daripada pokok masuk dalam kereta tu.
Kemudian dia keluar balik daripada kereta tersebut. Okay, so kejadian tu berlaku macam tu, yang mana kereta yang di bahagian belakang nampak situasi tersebut. Tetapi kalau tak silap FJ, daripada bersyarah tu cerita, yang orang dalam kereta yang kat tengah tu, diorang tak perasan kejadian tu. Yang perasan adalah orang yang memandu kereta dari bahagian belakang sekali. Dia nampak kejadian tersebut lah. Itulah pensyarah FJ. Dia pesan kepada kami lah, waktu tu student kan. Dia kata kalau lalu satu tempat yang mungkin jalan seram dan sebagainya, kalau boleh tutup bahagian tingkap lah, jangan dibiarkan buka. Dan perkara inilah yang FJ ingat dan FJ amalkan ketika menelusuri jalan-jalan seram lah pada awal-awal dulu. Sampailah satu ketika, ini FJ nak cerita sikit. Selalunya cerita ni FJ tak ceritakan, pasal FJ tak tahu, kalau FJ ceritakan yang ni FJ akan rasa mengemang. FJ ceritakan yang ni rasa mengemang. Dan kebiasaan ni pun FJ akan cuba untuk macam tak ceritakan lah akan kisah yang berlaku ini. Tapi sebenarnya FJ dah banyak kali dah bagi tahu. Cumanya waktu kalau FJ cerita ni, mesti cerita ni akan jadi mengemang dan sebagainya lah. Okay, FJ pegang dengan kata-kata musyawarah FJ tu lah, bahawa jangan buka tingkap dan sebagainya. So waktu tu FJ di awal-awal lagi lah buat video penelusuran jalan seram, di mana kalau tak silap FJ, ini adalah jalan yang kelima macam tu. Okay, jalan yang kelima, iaitu jalan di UUM Sintok. Nah, waktu tu FJ sebenarnya malam nak pergi menelusuri dekat jalan UUM Sintok tu. FJ memang hati FJ memang rasa tak sedap sangat. FJ rasa macam memang tak sedap hati lah. Memang rasa something macam apa benda ni, rasa lain macam apa semua kan. So malam tu plan nak lalu jalan daripada UUM Sintok itu menuju ke FJ tak ingat dia tembus ke kampung apa tak ingat. Ada satu jalan tu lah, jauh juga, lebih kurang 30 km macam tu. Hati tak sedap untuk lalu jalan tersebut. Jadi FJ ambil keputusan untuk ikut jalan lain pada asalnya. Jadi malam tu FJ dah cancel lah jalan yang FJ nak lalu tu, FJ nak ikut jalan lain. Tetapi apabila sampai dekat depan jalan UUM Sintok tu, dekat jalan belakang dia tu, bukan dalam UUM ni, jalan luar lah, nak menuju ke, kalau tak ada FJ, ke Alostar juga dia akan tembus. Cumanya FJ tak ingat lah apa tempat dah dekat situ dia akan tembus jalan tersebut. So bila nak lalu jalan tersebut, dekat situlah yang FJ rasa bila start je masuk jalan tersebut, memang waktu tu rasa memang sangat tak sedap hati lah kan. Dan waktu tu FJ yakin bahawa waktu tu FJ tutup tingkap. So FJ ingat pesan pensyarah FJ, apa-apa hal pun jangan buka tingkap lah dalam situasi dengan keadaan yang macam tu. So bila dah berlaku macam tu, FJ pun jalan sampai satu ketika di mana FJ pendekkan je lah cerita tu kan. Member FJ yang duduk kat sebelah tu, dia kata ada benda dah tumpang dekat kereta kat bahagian belakang. Dia kata macam tu. So FJ cerita ni pun, FJ tak tahu sama ada FJ trauma ke tidak dengan kejadian ni. Tapi setiap kali FJ cerita ni, FJ mesti rasa meremang kat tengkuk. Ni tengah rasa meremang lah ni. Padahal cerita lain AJ boleh layan, AJ tak takut kan. Tapi cerita ni memang AJ rasa macam lain macam untuk diceritakan. So dia kata ada benda duduk di bahagian belakang lah. So waktu tu AJ macam teringat pesan pensyarah tu. AJ rasa macam agak mustahil untuk ada benda duduk dekat dalam kereta di bahagian belakang AJ. Pasal AJ ingat pensyarah AJ pesan, dia kata kalau kau tak nak macam ada hantu ke apa benda masuk, tutup tingkap dan jangan buka. So pada awalnya member cakap ada benda tumpang tu, AJ fikir mungkin benda tu berada di atas bumbung. So AJ pun biarkan sampai satu ketika dia kata benda tu duduk betul-betul. AJ kan bawa kereta, member duduk kat sebelah, kami berdua saja. Dia kata benda tu duduk betul-betul di bahagian belakang AJ lah. Dan benda tu AJ tak tahu, AJ rasa memang tu cerita ni. Lepas tu benda tu dia kata benda tu rapat tau dengan FJ. Dia macam benda tu nak marah. Dia kata dalam situasi macam tu lah. So benda tu bercanggah tau dengan apa yang pensyarah FJ cakap. FJ pun macam takkanlah benda-benda boleh masuk kan. Tapi waktu tu seriously FJ cakap kat korang, dalam hidup FJ itu adalah paling meremang teruk lah dalam hidup. Itu yang paling meremang teruk. Tak pernah FJ rasa meremang yang tahap macam tu. Itulah adalah pengalaman yang paling meremang teruk lah. So FJ waktu tu kan bawa kereta, tapi FJ cuba untuk kontrol lah kan FJ punya emosi dan sebagainya. FJ go through lah. AJ go through terus dekat jalan tersebut. Tapi waktu member cakap macam tu, AJ ada keberanian untuk tengok di bahagian belakang lah. So AJ tengok bahagian cermin belakang, AJ nampak gelap.
tidak nampak apa-apa. Tapi memang AJ dapat rasakan macam ada benda duduk dekat, memang dekat lah dengan bahagian belakangnya. Cuma memang rasa meremang. Dan meremang ni, tahap meremang dia, AJ tak pernah mengalami meremang ni. Tapi itulah pengalaman seumur hidup AJ. Sekali tu yang meremang macam tu. Kita rasa meremang sampai ke rambut kita ni rasa ternaik tau. Itu memang meremang tahap apa pun tak tahu lah kan. So dia kata macam tu lah. Tapi kejadian itu banyak lah. Dia tak nampak apa-apa kejadian tu. Cuma kita dapat rasakan something yang memang sangat-sangat tak best lah waktu tu. Memang rasa seram dan sebagainya kan. So, dan Alhamdulillah jugalah benda tu yang IJ difahamkan lah oleh member. Siapa yang dah tengok channel ni lama, dia tahulah member tu siapa dan sebagainya kan. Apa yang dimaklumkan oleh member bahawa benda tu dia satu entiti yang dah lama, yang sangat lama. Dan member dia tak boleh estimate akan umur benda tu. Dia punya tahap lama tu tak tahu umur dia berapa. Dan dia kata sebabkan tu lah benda tu dia marah, tapi dia tak kacau teruk kita orang waktu tu. Dia cuma duduk dan dengar apa yang kita orang sembang kan. Dia macam mecet lah benda tu kan. Dia cuma situasi dia, keadaan dia macam tu je. Cuma ada benda yang memang dia nak sanggah FJ waktu tu. FJ ada cakap ketika video UMC tu, FJ cakap kan bila kita tutup pintu tingkap apa semua kan, setan tak boleh masuk dan sebagainya. Macam mana benda tu boleh tumpang? Waktu tu member kata, waktu FJ cakap macam tu, benda tu memang rasa marah gila kat FJ. Dia nak sanggah tapi dia tak buat macam tu. Sebab dia mungkin dia faham kot, dia mecet lah. Dia mecet macam tu kan. Dia cuma menumpang saja dan dia tak nak ganggu. Sampailah kami habis jalan tu. Lepas tu kejadian selepas tu pun ada juga, iaitu member dia lepas kejadian tu, lepas kami habis jalan tu, esoknya dia memang demam teruk, demam panas sampai dia masuk hospital. Terpaksa drip air waktu tu. AJ pun tak tahu apa jadi kat dia. Dan AJ waktu tu nak kena balik kat Perak ni lah, kat rumah AJ sekarang ni. Dan waktu tu pun AJ memang rasa badan AJ tak berapa sedap, rasa macam nak demam. Dan semua sendi-sendi ni, sendi leher pun semua rasa memang sakit. Rasa macam tak larat lah, sendi sakit. Padahal tak buat apa pun malam tu, cuma lalu jalan tu je. Tapi waktu tu sendi-sendi sakit. Sampai kan AJ dapat macam AJ baca-baca kan cara macam mana nak mengatasi masalah tersebut. So AJ pun cubalah untuk AJ yang cerita macam ni. AJ rasa macam ada benda dia tengok dengar kat sebelah kanan ni. Okay. So waktu tu AJ cari cara macam mana nak mengatasi masalah tersebut. AJ ambil air mandian bidara. So mandi lah, mandi dengan air mandian bidara dan sebagainya. Lepas mandi tu, lepas daripada mandi air mandian bidara tu, terus rasa hilang semua sakit-sakit badan. Dan AJ terus segar waktu tu, terus tak rasa nak demam. So AJ tak tahulah impak dia apa yang berlaku pada AJ pada malam tersebut. Cumanya itu adalah pengalaman yang worst lah, paling teruk lah AJ pernah alami. Sebab nak kata nampak, memang tak nampak. So kalau korang kata AJ waktu dia tumpang tu, ada tak AJ rasa macam kereta jadi berat ke? Itu AJ tak sure lah. Sebab waktu lalu jalan tersebut memang ada dengar enjin kereta AJ macam mengaum. Tapi AJ tak rasa lah kereta AJ berat. Sebab AJ naik mungkin kereta Honda ni kan, dia mungkin tak rasa berat tu. Cuma waktu tu memang ada bunyi enjin tu mengaum. Okay. Sebab mungkin naik bukit ke apa ke, wallahualam, je tak pasti. Tapi tak adalah penampakan rasa enjin berat ke apa. Cumanya situasi tu memang rasa meremang teruk, itu je lah. Itu pun nasib baik member kata dia tak kacau apa pun. Dia tak provoke, tak apa lah. Dia cuma duduk, mungkin tak tahu lah, mungkin dia duduk kat belakang je, dia buat macam ni ke apa kan. Lepas tu dia dengar apa yang kita orang cakap. Macam tu je. Kita orang memang waktu tu member pun dia hampir-hampir lah nak lose control. Cumanya je sembang dia boleh control lah pada ketika itu. So ini adalah satu pengalaman yang bercanggah jugalah dengan apa yang diceritakan oleh pensyarah FJ, di mana dia katakan menurut pandangan dia kalau tutup tu tak ada gangguan lah. Tapi yang apa yang FJ alami waktu tu, FJ tutup tingkap pun tak buka pun, tapi ada entiti yang masuk dalam kereta. Tapi FJ fikir balik, mungkin ada yang silap tu datang daripada FJ lah. Bila FJ study balik kenapa jadi macam tu, mungkin disebabkan kerana waktu FJ tutup pintu ke, tutup tingkap kereta ke apa ke, FJ tak baca bismillah. Kalau ikutkan yang hadis yang waktu maghrib tu, kalau kita tutup pintu dan tingkap tu dengan lafaz bismillah, dengan nama Allah lah kalau boleh, InsyaAllah tak ada gangguan syaitan dan sebagainya. Maksudnya syaitan ataupun hantu ke apa ke tak boleh masuk. Tapi waktu tu AJ tak baca bismillah, AJ pun lupa kan. Jadi kejadian tu berlaku macam tu. So pada pandangan korang setuju tak sama ada kalau buka tingkap ni hantu boleh masuk dalam kereta, ataupun korang ada pengalaman yang korang tutup je tingkap, tak ada masalah apa pun, tak buka pun, tapi ada hantu tumpang dalam kereta? Yang ini FJ tak boleh kata 100% bahawa memang 100%
Patut-patut itu adalah hantu menumpang. Pasal waktu tu AJ toleh kat belakang, AJ tak nampak apa-apa. Dan kereta pun tak rasa berat macam cerita-cerita seram yang berlaku. Cumanya memang AJ waktu tu rasa meremang teruk. Dan member sahih kan, yang menyatakan bahawa benda tu memang duduk betul-betul kat belakang AJ. Kat sini lah actually AJ cerita kat korang. Dia member cerita benda tu duduk betul-betul dekat kepala belakang AJ ni. Dan dia bernafas dekat AJ punya ni, tengkuk ni. AJ tak tahu apa tujuan dia. Itulah cerita ni. Memang AJ pun tak tahu. Dan sampai ke sekarang AJ tak confident nak lalu jalan tu. Sampai sekarang AJ tak confident. Sebab AJ takut nanti kalau AJ pergi lagi, benda tu macam rasa marah ke apa kan. Cuma AJ ada pergi jalan tu waktu siang, tapi tak ada apa-apa masalah lah. Tapi untuk waktu malam AJ memang hold dulu lah. InsyaAllah lah kalau boleh bawa apek kuban ke kan. Kalau bawa saudara apek kuban, mungkin AJ beranilah sikit untuk lalu jalan tersebut. Sebab pengalaman AJ dekat jalan tersebut memang dahsyat. Tapi kalau bawa apek kuban, InsyaAllah AJ pun berpendapat bahawa tak ada apa-apa lah. Dan waktu tu pun AJ masih awal-awal lagi dalam pembuatan video jalan seram. Jadi pengalaman AJ, amalan AJ, apa AJ punya pengetahuan tentang benda ni masih kurang lagi waktu. Sekarang ni insyaAllah lah, kalau berlaku apa-apa something ke apa ke, AJ lebih faham dan AJ tahulah apa yang nak dibuat. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Apa pandangan korang? Kalau korang ada pengalaman yang lebih kurang, nasihat dan pendapat dan sebagainya, boleh sharekan dekat ruangan komen. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Okay, jangan lupa video reaksi seram yang akan datang. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.